guys, bersama saya lagi dalam Alright Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, terkini sahabat semua, MB Lato-Lato semakin melampau atas kegagalannya, atas cadangan perkara-perkara yang diumumkannya itu tidak berjaya. Lalu apa yang dilakukannya sahabat semua tidak lain tidak bukan menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain atas kegagalan yang tidak dapat dilakukannya sendiri di negeri Kedah. Dan hari ini sahabat semua, satu lagi tuduhan melampau beliau terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah dia MB Lato-Lato kaki fitnah nombor 1 di Kedah. Ya, berbagai provokasi, berbagai drama yang beliau lakukan untuk meraih undi. Apatah lagi hari ini dikatakan MB Lato-Lato ini semakin panik kerana ramai rakyat di negeri Kedah khususnya mau untuk menolak kerajaan tebuk atap negeri Kedah ini, khususnya MB Lato-Lato yang hanya pandai membuat bising, melenting, membuat provokasi dan juga drama, tapi tidak pandai untuk melaksanakan ataupun melakukan tanggungjawab beliau. Dan hari ini pula satu lagi projek dikatakannya bahwa gagal disebabkan kerajaan ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apakah projek itu sahabat semua? Sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk terus support Alright Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Semari kita ikuti berita gempa hari ini. Ini dia sahabat semua, cadangan projek Kedah Europolis. Sanusi dakwa Anwar tak nak jumpa katanya. Itu dia, atas kesombongan, keangkuhan. Ya, sebenarnya beliau sendiri yang gagal, tapi pandai pula menyalahkan orang lain. Inilah pemimpin yang tidak bertanggung jawab dan suka menutup segala kegagalannya. Jadi Menteri Besar Kedah yang dikenali sebagai Menteri Lato-Lato oleh warganet di luar sana mendakwa Perdana Menteri tidak mahu bertemu dengannya untuk membincangkan projek pembangunan industri penerbangan Kedah Eurotropolis yang dicadangkannya. Jadi pengurusi Perikatan Nasional Kedah itu memberitahu bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim masih tidak memberi sebarang maklum balas mengenai permohonan mengadakan pertemuan antara mereka. Dalam masa yang sama, pemimpin PAS berkenaan mengakui tidak membangkitkan isu berkaitan projek mega itu semasa pameran antarabangsa maritim dan nyura angkasa di Langkawi ataupun 5/23 yang berlaku pada hujung minggu yang lalu. Jadi saya nak jumpa Anwar katanya, tapi dia tak nak jumpa saya. Susah betul katanya. Di 5 baru-baru ini saya tak ada bercakap mengenai isu ini. Dia cakap dia tak nak jumpa. Katakanlah sekarang ini Perdana Menteri memang sangat sibuk untuk memulihkan keadaan ekonomi kita yang rosak, hancur teruk dilakukan oleh kerajaan sebelum ini di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin dan juga Kerajaan Perikatan Nasional 2.0 Ismail Sabri, sahabat-sahabat semua. Jadi katanya beliau ada lalu tengok reruai kita mengenai projek Europolis, tapi saya pun tak ada kesempatan panjang nak bercakap mengenai tajuk itu katanya. Jadi saya perlu lebih masa panjang dan sesuai jumpa di situ. Tak sesuai katanya kepada laporan daripada berita harian. Pada Februari lalu, Sanusi berkata projek Kedah Europolis tidak memerlukan peruntukan kerajaan persekutuan, sebaliknya akan dibiayai sepenuhnya melalui inisiatif sumber keuangan swasta. Jadi kalau beliau berkata seperti itu, kenapa hari ini pula dia menuduh Perdana Menteri dan juga kerajaan menghalang konon perancangan itu daripada dijalankan? Kalau dia punya sumber daripada swasta, maksudnya tidak perlu kerajaan, mereka boleh lakukan serta-merta. Tetapi kenapa hari ini masih memusingkan segala fakta, masih menggunakan isu ini kononnya kerajaan ini menghalang projek itu daripada dilaksanakan? Bagaimanapun pada 8 Mac lalu Menteri Pengangkutan Anthony Loke memaklumkan di Dewan Rakyat bahwa Kedah tidak pernah mengemukakan sebarang permohonan atau cadangan kepada kerajaan persekutuan untuk membangunkan projek itu. Inilah dia, kita tidak tahu macam mana ada standard menteri besar seperti ini sahabat semua. Dia tidak mematuhi prosedur, dia tidak mematuhi segala langkah yang sepatutnya. Sebelum mengumumkan sesuatu, dia kena keluarkan satu kertas kerja. Lepas tu diberikan
kepada kerajaan, kepada kementerian yang berkenaan, khususnya di dalam Kementerian Pengangkutan. So, ini melibatkan menteri ataupun Kementerian Pengangkutan. Tetapi apa yang beliau lakukan dengan megah, dengan sombong, dengan angkuh, membuat pengumuman tentang proyek itu, sedangkan belum pun mendapat, beliau sendiri pun belum menghantar sebarang permohonan ataupun cadangan kepada Kerajaan Persekutuan. Dan hari ini pula sibuk kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mau berjumpa, tidak mau laksanakan proyek itu dan sebagainya. Inilah dia tahap standard ya menteri besar yang bertaraf darjah 1 sahabat semua. Dan sementara itu Anwar ketika membentangkan belanjawan 2023 di Dewan Rakyat berkata, kerajaan pusat tidak boleh mempertimbangkan pembinaan lapangan terbang terbaru di Kedah yang dikenali sebagai lapangan terbang antarabangsa Kulim. Ya, Menteri Kewangan menegaskan kerajaan bercadang untuk menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang dan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz di Subang berbanding membangunkan hub baru. Jelas Anwar, kos jauh lebih rendah jika naik taraf itu dilaksanakan berbeza dengan cadangan membina sebuah lapangan terbang yang baru yang dianggarkan mencecah RM7 bilion. Itu dia. Ya, ada logiknya sahabat semua. Di saat kewangan negara kita yang begitu ketat pada hari ini, ya bagaimana ya Menteri Lato-Lato ini boleh membuat pengumuman seperti itu rupa sebelum mendapat kelulusan atau sebelum mengantar sebarang permohonan. Dan akhirnya jawapan daripada Anthony Locke telah memberikan pendedahan bagaimana kantoinya ya MB Lato-Lato ini yang hanya pandai membuat provokasi, drama sahabat-sahabat semua. Inilah dia drama lebay-lebay pas. Tidak habis-habis dengan provokasinya, tidak habis-habis menyalahkan pihak lain. Sedangkan beliau mengaku bahwa proyek itu akan dibiayai oleh pihak swasta. Kalau pihak swasta yang dikatakan itu boleh membiayai proyek itu, kenapa tidak dilaksanakan segera? Ya, biar pihak swasta itu melakukannya, ya, dan hanya mendapat mungkin dipantau oleh Kementerian Pengangkutan untuk mengikuti standar seperti mana yang telah ditetapkan. Tetapi tidak, apa yang dia lakukan ya umum di sosial media, di Facebook, di TikTok, cadangannya itu tanpa mendapat kelulusan. Inilah artinya sahabat semua. Orang cakap bodoh sombong, tidak tahu apa-apa, tapi belum pun perkara itu bermula, belum pun perkara itu diluluskan, sudah membuat pengumuman sendiri. Ini adalah satu perkara yang amat memalukan. Itu pandangan saya. Bagaimana pula pandangan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti walaun-walauntit, lebay-lebay geng sapu bersih, dan juga geng takut Anwar GTA. Apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau, sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di Gunung Kinabalu. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.